Hai, Assalamualaikum, Cik Adik, Cik Abang, Cikebum. Welcome back to my channel. Alif Busu. Kepada anda yang belum lagi tekan butang subscribe, please consider untuk tekan butang subscribe jika anda berminat dengan konten-konten yang saya sediakan di dalam channel ini yang telah berbagai rupa dan warna. Tapi hari ini ada satu isu yang cukup hangat untuk saya perkatakan dan saya sentuh, iaitu berkenaan dengan seorang individu dan juga seorang public figure yang bergelar da'i. Yang seorang ini adalah pemain Twitter lah, memegang tweet bernama ROAR, Raw, ataupun tweet handle dia Kucing Slayer, dan dia telah mengeluarkan beberapa screenshot dan juga mengeluarkan beberapa tweet yang berbau fitnah, sebab kita masih belum lagi pasti ianya betul ataupun tidak. Bagi saya ianya adalah fitnah kepada individu tersebut kerana kita tak tahu kesahihannya. Kalau benda tu sahih, dan it's not consider fitnah. Tapi dia ada dua versi di sini. Pertama, kita akan bercakap tentang akta, which is apa yang saya pernah lalui, iaitu Akta Komunikasi 233/1998. Dan akta itu di bawah SKMM, which is Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Jadi apa yang telah diperkatakan oleh dua orang individu ini, yang pertama adalah seorang ini telah menyatakan bahawa dia macam triggered lah. Dia kata seorang da'i ini sebenarnya tak adalah baik sangat pun. Dia pernah merogol, hampir merogol ataupun rogol lah kot kawan dia, tapi dengan taktik seperti macam ajak datang rumah ataupun lepak kat rumah, lepas tu tiba-tiba rogol. Dan laporan dah dibuat, tapi tak ada action selepas itu. Namun wanita ini telah mengeluarkan satu tweet di mana ramailah yang DM ku. Mungkin inbox dia lah kat Twitter. Saya tak tahu pasal Twitter. Mungkin yang message dia dekat Twitter yang mengatakan mereka pun mengalami masalah yang sama. Cuma timbul satu keraguan di sini apabila apa yang dikeluarkan itu, bagi saya ianya kalau benar, awak terus pergi kepada pihak berkuasa, dek. Dia tak boleh macam ni. Tak boleh macam okay, I nak reveal sebab I ratu viral, I boleh viralkan. Viral, ya saya tahu viral is untuk, dia ada best and good. Kalau benda tu bagus, okay. Kalau benda tu tak bagus, macam mana? And betul ke awak yakin ke benda tu sahih? It doesn't mean that orang tu kata ya sebab saya pernah jadi mangsa. Betul ke dia mangsa? Faham tak? Saya bukan nak backup sebelah pihak ataupun sebelah pihak ke mana-mana ke, tapi kita akan bercakap tentang apa yang polis ataupun IO yang akan handle kes awak tu, dia akan rasa macam betul ke tak awak ni dari segi apa yang awak telah keluarkan ni. Okay, let's say benda tu dikira sebagai fitnah. Saya dapat satu link yang mengatakan bahawa PU tersebut telah pun buat satu kenyataan. Kejap saya tengok Da'i Said dengan tweet handle dia @Da'i Said. Salam kenyataan rasmi dari saya, dia kata. Kenyataan rasmi, kenyataan fitnah terhadap Da'i Said. Yang pertama, semalam 24 November 2020 Selasa telah tular beberapa siri kenyataan yang dibuat mengenai saya di pelantar media sosial Twitter oleh beberapa orang pengguna akaun Twitter. Kenyataan-kenyataan tersebut dibuat sama ada ditujukan langsung dan atau secara tidak langsung kepada saya. Terdapat juga kenyataan-kenyataan terkemudian yang dibuat oleh pengguna-pengguna akaun Twitter yang lain untuk menokok tambah cerita. Kedua, kesemua kenyataan yang dibuat di tokok tambah disebar ditujukan kepada saya itu adalah tidak benar sama sekali. Kenyataan-kenyataan tersebut merupakan tomahan yang amat dahsyat terhadap diri saya. Saya dengan ini menafikan sekeras-kerasnya keseluruhan kenyataan-kenyataan tersebut. Sesungguhnya saya telah difitnah melakukan perbuatan yang amat keji dan juga terkutuk. Ketiga, saya amat terkesan dan berasa sedih dengan kenyataan-kenyataan fitnah yang dibuat itu. Namun untuk menjunjung semangat berani kerana benar dan sebagai langkah awal, saya terus membuat laporan polis di Balai Polis Mutiara Damansara. This is what I said. Bukan soal siapa salah, siapa betul. Dia soal kalau betul awak ikut saluran yang betul. Dia macam ni lah, awak masuk mahkamah, awak ni orang dituduh, awak belum lagi dibuktikan bersalah. So bicara dulu, cukup bukti tak? Kalau cukup bukti, hakim kata bersalah, dan baru dikatakan orang yang bersalah. Kalau tak, dia masih lagi, kes ni dua-dua pihak masih lagi belum bersalah. Faham tak? Dia ada dituduh. Kalau wanita tersebut, adik, kalau awak yang buat tweet tadi,
awak pergi buat report polis, kata awak ada bukti yang cukup ataupun awak ada bukti-bukti yang kukuh untuk menyatakan bahawa dai ini memang merogolkan awak, memang memerangkap perempuan tu, dan go pergi buat report supaya ianya mengikut lunas-lunas undang-undang di Malaysia, supaya ianya boleh disiasat. Betul ke tidak? Kata siasatan dibuka. Okey, saya sambung. Petaling Jaya, di Balai Polis Mutiara Damansara Petaling Jaya, sesegera yang mungkin setelah saya mengetahui kenyataan-kenyataan fitnah yang dibuat dan disebarkan itu. Rakaman percakapan saya telah direkodkan oleh pegawai penyiasat PDRM untuk membantu siasatan berkaitan jenayah cyber yang mungkin dilakukan terhadap saya oleh beberapa pengguna akaun Twitter. Biasanya dia akan disiasat di bawah 233 1998 SKMM, maksudnya memfitnah, berkata jahat ataupun menjatuhkan imej seseorang. Keempat, saya juga telah berbincang dengan pasukan peguam saya untuk mempertimbangkan beberapa tindakan undang-undang yang boleh diambil oleh saya terhadap individu yang tidak bertanggungjawab ini, termasuklah tuntutan saman fitnah, which is civil, saman sivil, bagi mendapatkan ganti rugi berbentuk wang ringgit terhadap kerosakan ke atas imej dan reputasi saya sebagai seorang figura awam ataupun public figure lah, tapi ini dalam bahasa Melayu. Perbincangan telah memasuki fasa akhir dan pasukan peguam saya telah memulakan tugas-tugas menyiapkan draft kertas kausa dan pengumpulan maklumat. Kalau betul ianya dilaksanakan, maksudnya mereka yang telah spill the tea tu, maksudnya mereka yang dekat Twitter tu, diorang dapat nama penuh semua, mungkin diorang akan terima letter of demand, maksudnya LOD. Kalau mereka ada lawyer diorang lah yang akan terima. Okey, yang kelima, saya dengan ini menuntut supaya pengguna-pengguna akaun Twitter yang berkenaan untuk memadam segala kenyataan-kenyataan yang bersifat fitnah yang telah dibuat di tokok tambah, disebarkan dan ditujukan kepada saya, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dengan kadar segera. Permohonan maaf secara bertulis kepada saya juga perlu dilakukan bagi memperbetulkan keadaan. Permohonan maaf ini kemudian perlu disebarkan dengan cara sama fitnah ke atas saya disebarkan sebarang kedigilan oleh mana-mana pengguna akaun Twitter yang berkenaan melakukan seperti yang dituntut. Saya akan terima sebagai pelawaan bagi saya memulakan tindakan saman fitnah di mahkamah terhadap mereka. Okey, so aku faham dekat sini yang pertama adalah dia bagi peluang, maksudnya minta maaf, dan please sebarkan permintaan maaf tu sebagaimana anda memfitnah dia di sini. Tapi kita tak pasti ianya fitnah ataupun tidak. Dan jika anda tidak berbuat demikian, dia akan melakukan tindakan mengikut undang-undang, di mana akan menghantar letter of demand lah, civil maksudnya, sebab jenayah dia dah buat laporan polis dekat Balai Polis Mutiara Damansara. Yang keenam, saya juga mengambil maklum mengenai hantaran media sosial Facebook oleh pengguna akaun Facebook Saif Jamalulai yang merupakan ayah kandung saya. Isi kandungan hantaran tersebut kemudiannya telah disebarkan, dijadikan topik-topik di portal berita atas talian. Saya percaya bahawa keadaan sebenar hubungan semasa di antara ayahanda dan saya adalah perkara peribadi yang perlu disimpan sendiri oleh saya. Cukuplah sekadar saya menyatakan bahawa ayahanda saya telah lama meninggalkan ibu saya sejak tahun 2017. Lantas berpindah ke Kairo, Mesir, dan hubungan antara kami berdua telah keruh seawal tahun 2016. Apabila beliau tidak bersetuju dengan pilihan kerjaya hidup saya untuk menyertai program da'i yang ditayangkan di kaca televisyen. Namun atas rasa hormat seorang anaknya kepada ayahandanya, saya terima nasihat yang diberikan itu dengan hati yang terbuka. Sekian, terima kasih. Said Shah Ikmal bin Said Muhammad Saifuddin dalam kurungan da'i Said. Okey, macam aku katakan tadi, fitnah ada. Kalau ianya fitnah, maksudnya adalah beban kes di situ, maksudnya dia akan buka kes mengikut section yang diperuntukkan. Saya rasa bawa SKMM macam saya cakap tadi, dan ianya akan disiasat. Okey, macam kes saya hari tu, walaupun ianya belum lagi terbukti bersalah, dia akan panggil kita untuk bagi keterangan, suratan balai, duduk dalam lokap pula sebab tak ada IO. So hari esoknya tu baru kita akan dipanggil untuk beri keterangan. So masa beri keterangan ni adalah waktu-waktu yang penting untuk seseorang yang dituduh itu, di mana masa keterangan tu akan dibawa dan dirujuk kepada pendakwa raya jika ada kes dalam keterangan tersebut ataupun terdapat bukti-bukti lain. Contohnya hari tu dia orang rampas laptop saya.
So baju saya dan juga cap saya, dan setelah 4 ke 5 bulan macam tu dah siasat semua, pendakwa raya pun tengok, SKMM pun dah tengok, diorang berpuas hati, diorang tak cukup bukti. So kes saya tu digugurkan. Tapi bagi kes ini mungkin ada tindakan sivil yang dilakukan oleh pasukan pengguam dai ni. So anda-anda yang di Twitter itu berhati-hati untuk mengeluarkan sesuatu yang anda pun tidak pasti betul ataupun salah. Kalau betul, okey lah. Kalau anda pun ada pasukan pengguam anda sendiri, dan okey. Sekarang ni kita bukan soal cakap benda ni betul ke tak, membuka aib orang ke. Ya, dia macam I cakap, dia ada betul, ada yang salah. Dari segi undang-undang, dia tak kira macam you memperjuangkan. Okey lah, you kata I nak beritahu yang satu dunia kawan I ni rogol macam tu lah. Tapi kalau you tak cukup bukti, undang-undang tak boleh nak menyebelahi you, faham tak? Dia akan menyebelahi orang-orang yang ada bukti dan juga mengikut lunas undang-undang. Faham tak? Sebab this is Malaysia, faham tak? Malaysia dia macam tu. Tak kisahlah mana-mana negara pun yang berpegang kepada perlembagaan negara tersebut, kita diperuntukkan undang-undang, macam tu. Jadi nak kahwin ke nak cerai pun sama juga kisahnya. Jadi macam ni, kalau betul ada report polis semua, mungkin kes tu masih lagi disiasat macam yang di Rogol tu. Mungkin kes itu masih lagi dalam siasatan, sebab kadang-kadang awak semua kena faham yang siasatan tu lama. Ataupun kalau dianya di bawah siasatan polis, korang tak boleh kacau, faham tak? Tak boleh tiba-tiba nak viralkan, ya kawan saya kena rogol semua. Ianya macam ibarat membuka aib dia. Nanti orang tanya pula, siapa dia yang kena rogol tu? Macam tu. Jadi itulah pendapat saya. Saya tak menyokong mana-mana pihak. Dua-dua pihak mungkin ada ni lah kekuatan mereka sendiri. Yang ni ada bukti, yang ni ada hujah dia lah. Maksudnya dia kata, oh tidak, itu adalah fitnah. Yang dia kata tak, ini adalah betul. Tapi macam tu lah. Kalau betul, pergi court, bicara dulu. Lepas tu hakim bagi peluang untuk peguam untuk buktikan berikanlah hujah, kemukakanlah bukti semua. Dan kalau betul tertuduh, dan dijatuhkan hukuman, dan barulah kita semua boleh cakap ianya bersalah. Begitu. Okey, setakat itu saja. Kalau anda ada pandangan anda sendiri, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa next time. Jangan lupa subscribe saya. Habis tekak habis suara. Bye bye. Assalamualaikum.